Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma allimna. Sebenarnya sebelum yang dibaca tadi itu ada dua bab, kita tak ada habis baru ni, iaitu bab istihbab talaqatil wajh 'inda al-liqa dan bab istihbab syafa'ah fima laysa biharam. Kau baca dah? Sudah dah? Oh, baca dah? Okey. Baca dah. Bab istihbab mujalasati salihin. Situlah ada lagi. Kau kan? Situ baca dah? Talaqatil wajhi itu sudah ada. Bab istihbab syafa'ah fima laysa biharam. Ini bab elok menolong, tolong kira untuk orang. Orang kita panggil recommend lah. Allah ni orang panggil recommend, tolong recommend kau. Itulah syafa'ahnya, tolong kira untuk orang dalam perkara yang tidak haram. Dalam perkara yang tidak haram. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila didatangi seseorang yang berhajat, baginda akan mengadap orang-orang yang duduk bersamanya, orang-orang yang ada dalam majlis dia, mengadap kepada orang-orang yang ada di dalam majlisnya. Lalu baginda bersabda, isfa'u, tolong kira lah, tolong kira lah untuk dia. Fal tu'jaru, biar kamu dapat pahala kerananya. Kena tolong kira kat orang. Wal yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba, dan biar Allah tunaikan, sempurnakan melalui lidah nabinya apa yang dikehendakinya, apa yang disukainya. Itulah. Ini adalah bab baru ni. Seterusnya bab elok duduk bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, yakni bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang baik-baik. Wa mujanabati qurana'is su atau as-sau, dan menjauhi kawan-kawan yang tidak baik. Menjauhi kawan-kawan, orang-orang yang tidak baik. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya perbandingan jalis as-salih, asal makna jalis tu mana orang yang duduk dalam majlis yang sama dengan kita, orang yang duduk dekat dengan kita dalam satu majlis. Maksudnya kawan lah, kawan. Sebab kawan tu biasanya duduk dekat. Perbandingan kawan yang baik dan kawan yang tidak baik, seperti pembawa kasturi dan peniup api. Peniup api. Fahamilul misk, orang yang membawa kasturi, yang membawa kasturi itu, yang menjual kasturi ke, yang apa nama ni, menyediakan kasturi ke, ataupun dia bawa lah, itu maksud hamil. Sama ada dia menghadiahkan kepadamu, dia bagi kepadamu sikit, ataupun kamu boleh beli dengan dia kasturi itu, atau paling tidak kamu mendapati bau yang wangi daripadanya. Dan peniup api, tukang besi, sama ada ia membakar kainmu atau engkau mendapat bau yang busuk. Kalau tak terbakar pun, tak hangus pun, kain kita duduk dekat dia, dapat busuk. Ini bab kelebihan berbuat baik atau menjaga dengan baik anak-anak perempuan.
Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW. Beliau berkata, ada seorang perempuan datang kepadaku bersama 2 orang anak perempuannya. Dia minta sesuatu dengan aku. Aku tidak mendapati apa-apa selain daripada sebiji buah tamar saja. Dia pun tak ada juga, ada sebutir buah tamar saja. Fa'ataituha iyyaha. Tapi dia minta saya bagilah sebutir itu pun kepada dia. Dia pun ambil, lalu dia belah, bagikan sebutir buah tamar tadi untuk 2 orang anak perempuannya, dan dia tidak makan sedikit pun buah tamar itu. Kemudian dia pun bangun, keluar dengan 2 orang anak dia tu pergi. Lepas itu Nabi SAW datang, masuk ke rumahku, yani baliklah. Saya pun ceritalah kepada dia cerita perempuan tadi. Terus Nabi SAW bersabda, sesiapa yang Allah uji, cuba dia dengan sedikit pun berhubung dengan anak-anak perempuan, tetapi dia tetap buat baik kepada mereka, nescaya mereka akan menjadi pelindung kepadanya daripada api neraka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya ada seorang miskin, perempuan miskin datang kepada saya. Dia bawa 2 orang anak perempuannya. Saya pun bagi kepada dia 3 biji buah tamar. Dia berikan kepada setiap orang daripada 2 orang anak perempuannya itu sebiji. Dan dia angkat sebiji lagi itu ke mulutnya. Nak makan, katalah dia untuk makan lah. Tiba-tiba 2 orang anak dia tu minta lagi. Dia pun belah lah pula tamar ada tangan dia, yang ketiga tu, ya dia nak makan tu, untuk diberikan kepada 2 orang anak perempuannya itu. Fa'ajabani sya'nuha. Saya kagum dengan sikap perempuan itu. Kata Aisyah. Saya pun sebutkan kepada Rasulullah SAW perbuatan dia tu, apa yang dia lakukan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memastikan untuk dia syurga dengan sebab itu, dan Allah memerdekakannya daripada neraka. Mana dengan sebab itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menjaga, memelihara, membela 2 orang gadis, 2 orang anak perempuan, sehingga mereka berdua balik, dia datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan aku dan dia, sambil Nabi letak, dia aja buat gini. Jadi di sini dia kata dhamma asabi'ahu ni, satukan semua jari-jari dia, mana semua? Tidak semua. Sebab itulah dalam syarah Imam Nawawi ni pun dia sebut wa ma'nahu ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain. Kahatain mana supaya 2 jari ni, mana letak sekali, mana rapat benda, aku dengan dia dekat lah, tak ada sengaja dipisahkan oleh orang lain. Tidak kata dia duduk sini, orang lain duduk tengah, aku duduk sini. Tak, maka aku dengan dia rapat. Bab kelebihan orang yang mati anak dan dia bersabar. Kerana percaya kepada Tuhan dan percaya bahawa Tuhan akan memberi balasan yang baik kepadanya dengan sebab sabarnya itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak ada 3 orang anak mana-mana orang Islam yang mati, lepas tu orang itu akan disentuhi api neraka. Tidak ada begitu, kecuali sekadar memenuhi sumpah. Sekadar memenuhi sumpah sahaja.
Kalau lalu kok neraka pun sekadar memenuhi sumpah saja. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan sumpah tadi juga, cuma dalam hadis ni dia kata fayali jannar, tak ada orang hak 3 orang anak dia mati lepas tu dia masuk neraka. Yalija tadi disentuhi api neraka, ni dia masuk neraka, tak ada lagu tu kecuali sekadar memenuhi sumpah, menyempurnakan sumpah. Jadi sumpah tu kita akan bincang kemudian lah. Terjemah dulu. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beberapa orang perempuan Ansar, tidak mati 3 orang anak bagi seseorang daripada kamu, lalu dia bersabar, melainkan dia akan masuk syurga. Berkatalah salah seorang perempuan dari kalangan mereka, 2, wahai Rasulullah. Ini kalau 2 bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, atau 2. Mana 2 pun ialah juga. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya ada seorang perempuan pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, orang-orang lelaki, bolehkah orang lelaki dah hadis kamu? Orang lelaki lah dapat kelebihan menerima hadismu. Oleh itu engkau tentukanlah suatu hari dari pihakmu untuk kami, khusus untuk kami orang-orang perempuan, di mana kami akan dapat pergi kepada kamu untuk kamu ajarkan kami apa yang Allah ajarkan kepadamu. Nabi SAW pun kata, kamu berhimpunlah kan lagu tu pada hari sekian-sekian. Mereka pun berhimpunlah. Rasulullah SAW pun pergilah pada hari yang dijanjikan itu, pergilah dan mengajar mereka apa yang diajarkan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, tiada seorang perempuan pun dari kalangan kamu yang menghantar dahulu 3 orang anaknya. Menghantar dahulu itu maksudnya anak dia mati dulu. Itu maksud menghantar dahulu sebelumnya 3 orang anaknya, melainkan mereka menjadi hijab, pelindung kepadanya daripada neraka. Ketika itu berkatalah seorang perempuan, 2 dan 2 gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, dan 2. Jadi 2 orang. Pasal tadi 3 orang. Kata dan 2. Tak apalah, kita baca dulu. Dengan sanad satu lagi seperti juga hadisnya dari segi makna dia. Dan seterusnya sanad satu lagi riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata 3 orang yang belum baligh, 3 orang anak yang belum baligh. Anak tu mati dulu sebelum baligh. 3 orang hak dapat lagu tadi tu. Dalam riwayat ni dia ada sebut gitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hassan, katanya, saya berkata kepada Abi Hurairah, sesungguhnya 2 orang dah anak saya mati. Kamu tak ada ke nak cerita kepada saya sesuatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menghiburkan hati kami kerana kehilangan anak-anak itu? Abu Hurairah kata, ya, tentu. Tentu saya nak cerita, boleh. Sigharuhum da'amisul jannah. Sigharuhum da'amisul jannah. Budak-budak kecil di kalangan ahli dunia ni, orang-orang Islam ni, hak mati, da'amisul jannah, ialah da'amis, apa makna? Asal maknanya ulat-ulat, ulat-ulat. Tapi di sini maksudnya ialah budak-budak yang menjadi penghibur kepada mereka di dalam syurga nanti.
Yatalaqqa ahaduhum abahu, seseorang daripada mereka menyambut ayahnya. Jadi bila mati, dia sambut ayah. Ataupun perawi berkata, dua ibu bapanya, dia sambut dua ibu bapanya. Lalu dipegangnya kainnya, dia pegang kain ayah dia ataupun ibu bapa dia. Ataupun pegang tangannya, sebagaimana saya pegang ni, saya pegang. Ni hujung baju awak ni. Saya pegang hujung baju. Lalu pegang gini lah. Kan budak-budak jalan ni, dia pegang tangan kau, pegang baju kau, pegang hujung kain, hujung baju. Dia tidak akan berhenti, sehingga tidak akan berhenti, tidak akan berpisah dengan ayahnya itu, sehingga Allah memasukkannya bersama-sama dengan ayahnya ke dalam syurga. Begitulah keadaan. Dalam riwayat Suwaid, qala haddathana Abu Salil, dan seterusnya, seperti itulah. Dia kata, adakah engkau dengar apa-apa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menghiburkan hati kami kerana kematian anak kami itu? Abu Hurairah kata, tentu boleh. Tentu saya akan ceritakan. Memanglah ada pun hadis. Gitulah kira-kiranya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW membawa anak kecil. Seorang anak kecil membawa kanak-kanak. Dia pun kata, wahai Nabi Allah, berdoalah untuk dia ni. Saya ni kematian 3 orang anak dah. Mati 3 orang dah, saya kebumikan. Nabi SAW kata, kamu kebumikan 3 orang dah? Mana kamu kematian anak 3 orang dah? Dia kata, ya. Nabi SAW pun kata, kalau begitu, kamu telah mendapat benteng ataupun pagar. Hizar tu mana pagar yang teguh benar dah tu. Benteng yang teguh sangat dah daripada neraka tu kalau begitu. Qala Umar min bainihim, yani Imam Muslim ambil daripada beberapa orang perawi ni. Abu Bakar Ibn Abi Shaybah, Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Numair, Abu Sa'id Al-Ashaj, dan ada tu Umar bin Hafs. Ni Umar ni. Umar berkata di antara mereka, di antara perawi yang banyak-banyak ni, Umar kata an jaddihi, dalam sanad dia tu, haddathana abi an jaddihi. Haddathana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala haddathana abi an jaddihi Talq bin Muawiyah. Jadi sebut perkataan jaddihi ni dalam hadis ni Umar saja, kata dia. Orang-orang lain sebut an Talq bin Muawiyah. Mereka tak ada sebut perkataan datuknya itu, jaddi itu tak ada. Tu dia nak beza tu. Hak seorang ni ada sebut, dia sebutlah hak beza tu. Itu cara Imam Muslimnya, dia cermat, dia sebutlah benda-benda gitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi, dia kata ada seorang perempuan pergi berjumpa dengan Nabi SAW dengan bawa seorang anak dia. Dia pun kata, wahai Rasulullah, dia ni sakit, anak saya ni sakit. Usinglah, anak saya ni sakit, saya bimbang lah dia ni. Sebab sayanya sudah 3 orang dah anak kebumikan, saya kebumikan. Mana kematian 3 orang anak. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau telah mendapat benteng yang teguh dah, benteng yang teguh dah daripada neraka. Qala Zuhair an Talq wa lam yadhkur al-kunyah. Jadi hak ni pun Imam Muslim ambil daripada 2 orang tu, Qutaibah bin Sa'id dan Zuhair bin Harb. Zuhair kata an Talq, haddathana Jarir an Talq bin Muawiyah an-Nakhai Abi Ghiyath. Itu kunyah Abi Ghiyath. Zuhair sebut an Talq, tapi dia tidak sebut kunyah itu. Yani Abi Ghiyath tu tak ada. Hak sebut Abi Ghiyath itu Qutaibah bin Sa'id. Ada sebut kunyah tu, kunyah Talq bin Muawiyah. Siapa? Iaitu Abi Ghiyath. Hak tu, hak sebut lagu tu Abi Ghiyath tu, kunyah tu Qutaibah bin Sa'id sahaja. Zuhair tak ada sebut hak tu. Itu beza. Tak apalah. Sekarang tu kita tengok semula tadi. Ini bab molek kita
saing dengan orang-orang soleh, orang baik-baik. Dan kena menjauhi, molek kita menjauhi orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat. Sebelum ni elok memberi syafaat. Syafaat ni mana tolong kira kau orang lah, tolong kira. Tolong kira. Jadi orang lain ni kata recommend lah, tolong recommend. Gitu. Molek tu kita bui syafaat kau orang. Jadi syafaat ni jangan kita ingat syafaat di akhirat esok Nabi syafaat kubra tu waktu waktu pun yalah juga. Sampai dengan dia lah Nabi lah tolong mintanya biar selesai masalah orang. Jadi sebelum sampai situ kita dalam dunia ni pun boleh juga tolong kira kau orang. Jadi tolong kira ni macam-macam keadaannya. Kalau hak haram tak boleh tolong kira. Ni nak masuk tempat gapa dia kita kata hiburan, tempat joget disco kau gapo kau dah. Nak beli tiket tak boleh. Tak apa aku tolong kira kamu. Beli tiket boleh. Tolong kira lagu tu tak boleh. Dosa. Tolong kira dapat percuma kau benda-benda lagu tu hak haram. Tolong kira dapat beasiswa kau padahal dia tidak layak. Ayalah berlaku lah tu. Ada orang lain lagi hak lebih perlu. Tolong kira. Jadi orang tu maklum mata pegawai tu maklum mata. Kau orang hak kira sini bui. Sampai dia kira lah. Kalau tidak ramai lagi orang lain dosa lagu tu. Tak boleh tolong kira hak benda lagu tu. Tapi kalau tolong kira hak benda harus, hak benda memang boleh lah kira. Tu tak apa, molek boleh pahala. Kalau tolong kira kau orang benda hak molek, boleh pahala. Tolong kira dia nak balik jauh ni, kalau terlepas tiket ni, esok pula lepas dia nak pergi duduk mana, kita kata jadi kita pun tolong kira. Moga kita kerja dalam tu. Ada lagi hak apa nama ni, hak spare kita kata, hak reserve untuk orang tu, untuk orang ni, boleh kita tolong kira. Boleh pahala. Tu boleh lagu tu. Dan banyak lagi lah nak boleh kira kat orang ni, nak tolong kira kat orang ni, ikutlah gapo-gapo pun. Jadi begitu. Kita tolong kira. Dia nak tutup dah kedai, tapi dia kenal kita, nanti dulu nak ada dia nak beli ubat ni. Benda tu perlu. Kalau dia tak kedai lain tutup, jadi kita tolong kira dia tak tutup lagi, dia tunggu. Boleh pahala benda lagu tu. Tak ada apa tu. Memang harus cuma dia sekali tutup dah pukul 10. Tapi dengan sebab kita ni kalau tidak dia tutup dah pukul 11 tak sampai lagi. Tadi tunggulah. Tunggulah. Kita tolong kira gitu kau orang. Pasal apa nak beli ubat ni tak ada dah lain. Lagi besar dia bergantung kepada keadaan lah. Kalau ubat tu sakit, duk sakit meraung ni, nak dapat ubat tu, dengan sebab dapat ubat tu jadi tenang, katakanlah gitu. Lagi besar pahala. Dia bergantung pada keadaan lah. Jadi tolong kira benda-benda lagu tu molek. Jadi Imam Nawawi sebut molek tolong kira untuk orang-orang yang ada hajat yang diharuskan. Hajat yang diharuskan, sama ada syafaat tu tolong kira dengan raja ke, pemerintah ke, atau gubernur ke, menteri besar ke, siapa ke, ataupun mana-mana orang lah tolong kira. Jadi tolong kira ni tolong royak dalam menyekat pemerintah daripada melakukan kezaliman. Macam pemerintah tu kalau nak kira macam boleh jadi dia bertindak. Jadi dengan sebab dia kira, dia royak, dia nasihat, dia syurkan lagu lain cadangnya, jadi pemerintah tu terima. Boleh lagu tu. Dia menyelamatkan pemerintah tu daripada melakukan kezaliman. Jadi dia tu kira cuba kita buat gini. Orang pun tidak serati. Tidak serati. Maksud orang pun siapa, maksud kita pun siapa. Dia tolong royak. Tu pun tolong kira juga orang panggil. Tolong kira juga. Ataupun dalam menggugurkan takzir. Jadi dia tu nak letak, boleh atas dia letak 10 tahun pun J. Sebab kita tolong kira dia ni sebenarnya tuan tidak kenal, saya kenal. Jadi dia tu percaya kepada orang tu, saya kenal dia ni, mungkin kesilapan lah kadang-kadang, kalau boleh kurang. Jenis takzir tak apa.
Dia takzir. Jadi dia pun jadi 5 tahun. Ataupun 2 tahun jadi 4 bulan je kau. Dia tu. Dia boleh lah gitu. Kita tolong kira. Dengan hakim kau, kalau kita kena tak apa, tidak salah. Tapi kena sungguh lah. Kalau kita kira tu orang jahat, dosa kita, dosa besar. Orang jahat tu lepas tu perangai orang jahat. Tak boleh lagu tu. Tapi kalau memang dia baik, ni mungkin kesilapan ke ataupun fitnah ke atau apa-apa pun boleh berlaku. Jadi kita tolong royak ke dia. Jadi syafaat ni tidak nanti tolong kira, tolong royak, tolong nasihat, tolong bagi cadangan. Yalah berlaku lah tu. Termasuk dalam syafaat berlaku. Jadi ta'zir tak apa. Au takhlisi ata li muhtaj, atau dalam meluluskan sesuatu pemberian untuk orang-orang yang perlu. Ni pelajar-pelajar perlu ni, keadaan ni, kita tolong kira. Sebab belanja mahal juga pergi luar negeri misalnya kita kata. Jadi kita tolong kira. Biar dia rapat bantu, biar dapat. Itu yang berlaku. Adapun syafaah dalam hudud itu haram, kata dia tak boleh. Kalau dalam kes hudud tak boleh syafaat. Sebab ada dah lah nak syafaat, marah ke Nabi. Usamah nak syafaat. Marah, Nabi marah. Jadi orang ingat dah Nabi sayang kepada Usamah bin Zaid ni. Pakat pergi jumpa dia biar lepas. Kira-kiranya hukum had. Nabi SAW kata, atashfa'u fi haddin min hududillah. Adakah mu nak kira ni biar orang lepas daripada salah satu had yang ditentukan oleh Allah? Mana di situ ulama-ulama faham. Rupanya tak boleh. Kalau ta'zir tak apa. Kalau had tak boleh. Mana misalnya hukum had ni apa dia? Kok dalam Quran sebut dah lah curi kerak tanya misalnya. Tu dalam Quran sebut tak boleh kira tu. Tak boleh berengai. Kalau berengai pun tak jadi. Tetapi kalau sudah sampai ke atas, kes itu sudah sampai kepada, kalau sekarang ni mahkamah lah, sudah naik ke mahkamah dah. Sebelum sampai situ boleh kira lagi. Boleh kira. Bukan tak boleh kira. Jangan kita kata dah apa dia curi, mestilah ke mana-mana pun dia tak siapa kita heret dia. Ni kerak tangan ni. Tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Keluarga masih boleh kira lagi. Dia pergi jumpa dengan orang yang kena curi tu. Oh ya, minta maaf lah, budak kita dibodoh terlanjur. Misalnya. Jadi sebanyak mana dia ambil tu, hamba malu sangat. Tapi nak kerana dia ni hak ni lah. Dalam anak-anak kita hak ni paling tak cerdik sekali hak ni. Paling tak cerdik sekali. Ngaji tak lagi, tak pas semua. Misalnya kita royak ke dia, tak apalah, hamba bayar lebih sebagai hadiah daripada hamba. Kalau dia kita kata berapa dia kena sampai ke peringkat kerak lah, berapa kita katakanlah 5,000, katakanlah 5,000. Jadi hamba beri 10,000, tak apa. Minta maaf lah dulu, maaf. Jadi tak usah bawa kes ni ke atas, tak usah naik ke atas. Boleh lepas, boleh lagi situ. Ketika tu boleh lagi. Supaya orang ni lah belanggar kereta ke apa kan, nak kira biar kita pakai selesai sini lah. Moga salah demo dah ke mana-mana. Jadi demo pakai bayar sini, kita tak usah naik mahkamah. Kalau naik mahkamah susah. Gitulah. Hak ni pun kalau dia naik mahkamah tak boleh. Dia kena lagu tu. Dia hakim tak boleh maaf benda lagu ni. Tetapi tuan diri boleh. Boleh lagi. Supaya juga kes bunuh, tidak kata bunuh ni kisah bunuh orang, bunuh lalu balas lalu. Tak boleh. Sebab tu kita tak boleh kata kalau bunuh orang, nak bunuh lalu tak boleh. Dia kena cara bicara dulu biar sesat. Mana tahu takut keluarga dia nak maaf. Boleh maaf. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dalam Quran ada sebut boleh maaf. Kalau dia maaf tu tak tunggu model lah. Ingatlah jasa orang ni baik sungguh. Kalau tak kira mu mati dah. Boleh mati. Mu kena ingatlah sampai ke bila ni orang lagu. Mu bunuh anak dia boleh maaf kamu. Dia boleh maaf. Jadi sepatutnya kamu bayar ganti rugi pun tak usah berasa keberatan lah. Ni nyawa kalau tidak nyawa. Jadi boleh maaf. Dalam kes qisas pun boleh. Tidaklah kata hukum jenayah Islam ni menakutkan. Kalau bunuh mesti kena bunuh. Tak, tidak lagu tu. Dia bergantung pula
Dengan sebab saat ni kan orang boleh jadi juru, boleh jadi baik, boleh jadi berubah orang. Dah lama mana cara? Setahun. Katakanlah setahun. Antara dia nak bunuh ke tidak, tiba-tiba dia kata jemaah tak apa. Berasa lagu mana? Dalam masa setahun tu kena pungut duduk dalam jail. Nak tunggu takut lari ke lain. Sebab ada kena kisah ke tidak. Tapi kalau keluarga ni keluarga ni maaf, lepas lah dia. Tapi kena bayar gapo diak, gapo tu kena lah, ganti rugi tu. Ganti rugi kalau ada pun jangan berasa keberatan lah. Jadi itu bendanya. Kita nak bawa benda-benda lagu ni, benda-benda, jangan menakutkan orang, jangan menakut-nakutkan orang, apalagi orang kafir. Apalagi orang kafir. Dalam usaha kita nak menegakkan Islam, nak melaksanakan hukum Islam, jangan sampai jadi orang takut. Biar orang nampak molek, benda tu biasa. Seperti curi tadi, seperti melanggar kereta, bolehkah selesai tengah jalan tu tak tanpa mahkamah? Kan boleh. Alah ni pun lagu tu juga. Apa bezanya? Jadi buat apa yang takut sangat peliknya? Ada satu segi. Kalau kena kerak tangan semua, memang patut kena kerak tangan semua. Jadi orang duk curi semacam tu, kita penat-penat kerja, dia mau ambil senang-senang. Patut tangan tu lah, tangan tu. Nak tengok kalau ada tangan boleh, tak ada tangan boleh kau nak tidak nak curi. Jadi patut. Kalau tidak orang duk susah hati semua, tak tidur. Duduk kawah sana, kawah sini. Tak tidur, gile-gile. Kan susah. Jadi kalau kena pun ya lah juga. Jadi orang boleh terima. Tapi kalau katakanlah kena, tidak semestinya kerak lalu. Dia ada lagi, tapi jangan sampai kes itu ke atas. Kalau sampai ke atas tak boleh. Itu benarnya. Dia kena ikut peraturan lah. Kalau dah sampai ke atas, kena ikut peraturan. Cara dia. Itu haram. Begitu juga syafaat untuk menyempurnakan kebatilan atau untuk membatalkan kebenaran, itu semua tak boleh. Semua tak boleh. Itulah masalah tolong kira ni, hak mana boleh, hak mana tak boleh, jelas dah. Tolong kira Allah kata molek tak boleh. Jadi banyak tu nak kira juga. Tak usah kira hak arak tu berat. Kita kenal orang jual rokok tu. Kita kenal. Kalau dia jual kat orang mahal, tapi kita nak beri kesayangan kita dengan harga yang murah, kita nak kira lah nak ambil, kita beri rokok ke dia. Itu tak boleh tu. Mana macam nampak zahirnya kita nak kira untuk dia, untuk kebaikan dia, pada hakikatnya kita bunuh dia. Tapi manusia ni tak khabar. Manusia ni tak khabar. Dia kata baik tu lu kira rokok murah dia. Hakikatnya tidak baik ke mana-mana pun. Jadi hak tu tak boleh. Tak boleh lah tu lu kira benda-benda lagu tu yang menyebabkan jadi saing kau bangat mati. Lepas tu elok bergaul, bersahabat dengan orang-orang soleh, orang baik-baik, dan menjauhi kawan-kawan yang tidak baik. Ni memang. Lepas tu kita kata, kalau menjauhi orang tidak baik tu nak jadi baik lagu mana? Iyalah, tengoklah diri kita tu mampu ke tidak. Kalau mampu tak apa. Kalau mampu, takut kita ni hanyut. Takut kita hanyut. Biasanya Allah kata molek tu terutama budak-budak. Budak-budak remaja, muda-muda tu, dia tak faham banyak perkara. Jadi dengan sebab baik dengan hak tak molek sana ni, terikut-ikut Allah kata molek. Sebab tu suruh menjauhi tu. Tetapi kalau maksud nak baiki dan kita mampu, kita boleh baiki, tak apa bermolek baru. Hak ni dalam keadaan biasa, kita kira hak biasa. Hak biasa je manusia ni, Allah kata molek mudah benar nak mengikut. Allah kata molek payah nak mengikut. Tetapi Nabi SAW buat perbandingan. Boleh fikir, terang hak tu terang. Lagu mana? Dia perbandingan kalau kita saing dengan orang molek ni lagu mana? Serupa dengan kita saing duduk sekali dengan orang yang bawa kasturi. Kasturi tu wangi lah, wangi-wangi. Sama ada dia beri kamu
Moga dia kenal dia baik. Dia boleh saja, boleh percuma. Sebotol pun banyak dah. Pak kita ni tak tahu mana Kasturi. Tak tahu mana Kasturi, cuma sebut nama. Kenal dah. Setara tu payahnya. Mana kalau kira hak sebenar, tak mahal lah. Mahal. Kalau tidak mahal pun air wangi lain. Dia tidak menyakiti. Bos sedap baru. Kita. Kalau hak murah pun. Itu mana perbandingan kalau orang baik. Jadi boleh jadi dia bui percuma kepada kamu. Ataupun kalau tidak boleh beli dengan dia. Paling tidak. Paling tidak. Tak boleh juga. Nak beli. Bau dekat dia tu bau sedap. Tak ada rugi. Itu perbandingan Nabi SAW buat. Tapi kalau saing dengan orang yang tidak molek, serupa dengan duduk dekat tukar besi, yang duduk siup api tu, dengan corong dia tu, duduk siup api tu, tak kena gaya, bunga api dia tu mercik tu kena kain kita terbakar. Terbakarlah, nepuh kau gapo kau ikutlah, hangu. Kena kulit kita tu. Kalau tidak pun paling tidak. Kalau tak kena tu bau busuk. Duduk agak apa? Dah kita boleh pilih. Dalam keadaan kita boleh pilih. Nak pilih apa cari penyakit kat lagu tu. Sebab budak-budak kita kata, kalau dia baik pun dia saing dengan hak dadah misalnya. Ketika polis mari serai tu kena pakai dia. Tu benarnya. Sekurang-kurangnya kena kurung dulu. Bala tu tidak semalam main 2 malam ikut lah. Kena kurung situ. Susah pula dia mari jami keluarga habis. Kalau katakanlah dia tidak salah pun, apa yang dia kena ingat? Sebab dia duduk situ. Dia duduk saing dengan buat-buat tu. Sebab tu tak molek. Benda tu jelas. Jelas. Kalau saing dengan hak tak molek, begitulah. Gapo-gapo pun gitu. Gapo-gapo pun gitu. Kalau saing dengan hak molek, boleh molek. Sekurang-kurangnya apa nama ni, saing dengan orang baik, dia pergi masjid maya, kita pergi kata boleh pahala maya. Mudah je. Ataupun orang ajak dia, kita pun dah muka sekali ajak dia, boleh pergi sekali dengan dia, boleh makan. Sebab saing dengan orang baik-baik misalnya gitu. Jadi benda ni benda terang sangat. Dan Nabi SAW pesan tu buat apa? Sebab benda ni ada kesan tu. Kawan, sahabat, masyarakat ni, sekeliling ni, dia ada pengaruh masing-masing. Ada pengaruh. Dan kita ni sama ada mempengaruhi atau dipengaruhi. Tak boleh lari daripada hak tu. Kalau kita kuat, kita boleh mempengaruhi. Kalau kita tidak kuat, kita akan dipengaruhi. Ikutlah. Gapo-gapo pun. Luah hak Nabi SAW sebut. Luah. Kalau kita saing dengan orang ngaji lah, budak-budak ngaji. Kalau kita saing dengan hak malah kita kaki jalan derak semacam. Masa mana nak baca buku kan baca belah jalan. Belah hunggang. Kira main atau main bak main tak apa. Macam segala main main. Itu kalau saing dengan hak tidak boleh. Sebab kalau saing dengan hak boleh, dia baca, kita pun malu juga, sekurang-kurang malu. Takkan nak kecek macam. Jadi baca. Itu hak ni boleh tengok sendiri benda ni terlalu luas. Jadi Nabi SAW secara tidak langsung juga nak mengingatkan kita lah, jagalah hak diri kita tu. Sekarang kalau ada anak pinak pun lagu tu juga anak bini pun, kalau saing hak tak boleh, hak baikkan cak banyak ngopak, tak ada pasal-pasal, sekurang-kurangnya dengar. Kita nak patah dia, nak jaga hati dia. Ya sebini tu pun hak molek tak sah sai lagu tu. Tak sah sai dengan hak jenis kecek kose buat masuk ganggu pak kita. Tu tidak kita bini kita. Jadi kena jagalah kau. Kena tolong ayam. Kena jaga belaka. Gitulah. Ini bab kelebihan buat baik kepada anak-anak perempuan. Jadi bab apa yang sebut anak-anak perempuan, anak-anak lelaki tak payah buat baik ke? Tak, serupa juga.
Tapi ini dia berkait dengan hak semasa dia tu. Zaman Nabi SAW, orang Arab ni, dia kalau anak perempuan ni, dia pandai tak molek lah. Pandai tak molek. Tidak ambil berat lah, tidak beri perhatian sangat. Sebab apa? Dia kira masa depan nyusah. Nyusah. Nak cari makan, nak tolong dia tak boleh. Lemah. Nak pergi perang pun tak boleh juga. Jadi keadaannya lemah orang perempuan ni. Hak nak habis piti kita ada. Habis piti nyusah, kena jaga dia pula. Ada lagu tu. Jadi masing-masingnya tak silah ke anak perempuan. Sebab tu Nabi SAW kata begini, bukan anak lelaki tu tidak penting, tak payah cara dah, kena cara juga. Apalagi anak perempuan ni memang susah sungguh kalau nak cara. Sebab tu ada kelebihannya. Memang rusing kalau anak lelaki dia nak pergi tidur masjid, ikut dia lah. Bila kita tak usah mana. Tapi kalau hak perempuan tak relik tengah malam, serabut, saru, itu susah. Sebab tu kena ambil berat tentang perempuan ni, pasal dia lemah. Dia lemah. Jadi orang yang ambil berat tentang perempuan ni, maknanya kira-kira hati dia tu halus lah, bersimpati sangat. Ambil berat tu, dia ada buah kesian belah. Dia ada hak tu. Hak tu yang kena. Jadi zaman jahiliyah dulu dalam Quran pun sebut, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau boleh anak tino hitam muka, hitam mana darah. Dhalla wajhuhu, muka dia jadi hitam. Pasal apa? Darah naik, panas naik ke muka. Dalam keadaan duduk tahan kemarahan, apa dah. Macam-macam. Lepas tu hak tubik mulut tu tak kira lah. Moga moga tak ada pendidikan, tak kira lah hak tubik, hak celaka, hak gapo tu kan. Tubik tu. Itu keadaan di zaman Nabi SAW. Sebab tu dia sebut kelebihan buat baik kepada anak-anak perempuan. Jadi semua ni Nabi SAW ajar ni untuk kebaikan masyarakat, membina masyarakat yang sejahtera, yang baik. Lagu ni cara jaga benda-benda ni semua lah. Ni benda-benda ni kena jaga lah. Barulah baik kita duduk dalam masyarakat. Tak ada lah kita dapat hak tak molek. Jadi apa dia? Hadisnya Aisyah cerita ni. Aisyah cerita ni, beberapa sanad Imam Muslim kemukakan di sini. Ceritanya ringkas je, tapi beberapa sanad. Ada seorang perempuan mari, kata dia, ada anak tina 2 orang. Dia pun minta sesuatu dengan aku, tak ada nak makan, susah. Dia tidak mendapati ada apa-apa pada aku selain daripada sebiji buah tamar saja. Aku pun tak ada gapo juga, ada sebutir buah tamar. Susahnya bini Nabi pun. Saya pun berilah ke dia. Dia pun ambil buah tamar sebutir tu, dia belah. Bagi hak ni seorang, hak ni sebelah, hak ni sebelah. Dia tak makan apa-apa. Lepas tu pasal satu gilah dia. Anak dia pun gila sekali. Lepas tu Nabi SAW balik, mari. Aku pun ceritalah, kata Aisyah, royak cerita perempuan tu. Nabi SAW pun kata selalu, sesiapa yang diuji dengan apa-apa kesusahan kerana anak-anak perempuan, ikutlah. Ada anak perempuan susah kok ni Tuhan uji. Tuhan uji. Tapi dia buat baik semacam kepada mereka. Mereka tu akan menjadi pelindung kepadanya daripada neraka. Itu kelebihan. Anak perempuan tu jadi pelindung kepada seseorang itu daripada neraka. Jadi ubtuliya minal banati bi syai'in, diuji dengan sesuatu kesusahan, sesuatu masalah lah, kerana anak-anak perempuan tu. Itu diuji. Ikutlah, tak jenis tidur ke, tak jenis tidur ke, sibuk lah, duk nak cara kau tu, nak cara kau ni, nyusah lah, jadi susah kerana anak perempuan. Tapi dia tetap buat baik, tidak kata dah nyusah tu jadi bobel, jadi tak secara. Ada kita zaman ni, tak ada apa masalah ni, tak berapa terasa.
Kalau hak zaman jahiliah tu memang terasa sungguh. Memang terasa. Kita ni hak zaman lah ni pula. Kadang-kadang ada lelaki tak kerja, ada tina tu ada kerjanya. Jadi ada hasil, jadi tak ada nampak sangat beza dia tu. Tapi kalau dalam masyarakat jahiliah, masyarakat yang perlu kepada kekasaran, kekuatan, hak tina akan ketinggalan lah dari segitu. Dah nak pergi. Tak ada panglima orang perempuan. Jarang lah kalau ada pun tak kita bilang kan. Waktu tu panglima hok nak pergi tu siapa dia? Lelaki. Apa kalau kata hok nak nyelai kedah salah kau gapo tempat-tempat bahaya. Hok mana? Lelaki. Kalau duduk dalam suasana lagu tu keadaannya belaka, nampak tak ada mana lah perempuan. Tak kalau duduk dalam keadaan tenang seperti kita ni boleh kira. Jadi tak nampak lah beza tu. Tapi kalau dalam masyarakat Arab tu dulu perai sokmo tu, dia nampak. Setengah-setengah masyarakat tu pula dia orang tina memang jadi beban sungguh lah. Masalahnya orang lelaki juga yang puncanya, dia tak boleh orang tina keluar rumah. Tak boleh. Memang masalah pun kalau keluar rumah kan timbul masalah kot tunggu ni pula. Dapat nama buruk pula. Lepas pada tu jadi perempuan duduk di rumah saja. Setengah-setengah tempat tu ni masyarakat kita tak ada. Wujudlah masyarakat Islam di India, di Pakistan, dia terpengaruh dengan masyarakat Hindu. Yang mengamalkan mas kahwin ni kena orang tina bui kepada orang lelaki. Dia panggil dauri ataupun jahiz. Malainya orang-orang Islam ramai juga, orang awal lah, orang awal. Dia terikut-ikut dengan tu. Sebab itulah pergaulan ni dia mempengaruhi manusia. Mempengaruhi manusia. Pergaulan dulu dalam masyarakat lagu tu jadi gitu. Terikut-ikut. Hak tak ada agama, tak erti agama. Hak erti agama tidak lagu tu. Tapi ramai juga dia terikut-ikut. Jadi di sana menjadi susah lah. Ikut hajatan nak sebut lah, nak agap dia. Tu dia panggil dauri. Orang Hindu memang lagu tu sistem dia. Orang perempuan kena bagi dulu mula-mula. Lepas pada tu nak hidup seterusnya tu orang lelaki lah mula-mula. Jadi kalau dia nak rumah, kena siapkan rumah. Kalau dia nak kereta sebuah, kena kereta. Sampai ke jagung, seputar jagung pun kalau dia nak, kena sedia. Sampai setara tu. Nak boleh kesedia tu payah. Itulah yang jadi beban kepada ibu bapa tu. Kita tengok dalam surat khabar kadang-kadang bakar hidup-hidup bapa. Pasal tak boleh bayar dauri, itulah sepenuhnya. Janjinya nak bayar pasal banyak kan? Nak bayar tahun ke tahun. Setiap tahun nak bayar sebanyak ni, tak boleh bayar. Zalimnya masyarakat tu dia bakar perempuan tu hidup-hidup. Ataupun perempuan tu sendiri bakar dia. Pasal apa? Malu, keluarga malu. Itulah benda kalau tidak Islam. Tapi orang Islam kadang-kadang terikut yang tidak erti agama dia tu comel bukan main. Terikut-ikut. Duk ngamal benda lagu tu juga. Kalau ngamal sekat pakai subai hidung boleh kira. Hak tu subai hidung kan? Orang kita pakai subai telinga. Sana orang Islam. Jangan kata pakai subai hidung tu orang Hindu. Islam pun pakai juga. Bini Maulana pun ada juga. Pakai subai hidung tu dia adat dia. Adat dia. Hak tu boleh kira lagi pengaruh benda lagu tu. Tapi kalau pengaruh macam saat ni, tidak kau menyeksa diri sendiri. Hak mana-mana jahil dia tidak tahu agama dia ni bui gapo ke dia. Agama dia tu baik molek setara mana. Tak tahu. Duk terikut-ikut dengan hak tak molek tu. Dah duduk dalam masyarakat Hindu, terikut dengan cara Hindu. Duduk dalam masyarakat barat, cara terikut dengan masyarakat barat. Lagu tu lah kalau dah jahil. Jadi tu benarnya. Dalam keadaan lagu tu, tidakkah orang perempuan tu jadi beban, menyusahkan? Tapi cuba kita tengok cara hak Islam, hak sebenar. Tak ada lagu tu. Orang lelaki hak kena bagi mas kahwinnya. Lepas tu Nabi SAW ajar dia kata lagu mana ni, tengok. Jaga anak perempuan boleh masuk syurga, jadi pelindung kepada neraka. Anak perempuan janganlah berasa
Kalau boleh anak perempuan jadi malas, jadi merasa hina, jadi merasa tak ada masa depan, tak boleh lagu tu. Tidak orang Islam mikir lagu tu. Dalam masyarakat kita ni kurang ada hak tu. Tapi kalau ada lagi, buat terus, buat. Itu tidak ajaran Islam. Ajaran Islam kalau ada anak perempuan semua 10 orang perempuan, alhamdulillah, rezeki Allah SWT akan bagi. Kita ikhtiar. Kena ingat, ni jaga anak perempuan, bukan mati. Bukan mati ni, jaga lagu saat ni tu. Kadang dia susah, kalau ada buah tambah sebutir belah bagi dua, ambil berat. Setara tu pun boleh jadi pelindung dah pada neraka. Apa lagi lah kalau menyediakan pakaian, menyediakan tempat tidur, dia selesa, menyediakan makanan yang lazat-lazat, menyediakan peluang untuk mengaji sampai jadi manusia yang cerdik, yang boleh menyumbang kepada masyarakat pula, yang dia boleh bagi sumbangan supaya dengan orang lelaki. Lagilah. Jadi kita jangan berasa kita tak ada buat gapo. Sebenarnya kita tak boleh sedekah. Tu perkara lain. Kalau ada anak, cara molek kepada dah tu ambil kira belakang tu. Jangan kita tak ada seragam apa kita duk buat di rumah kita. Bui makan ke anak, jangan rasa tak ada apa-apa. Asalkan kita tu niat hati kita tu nak jaga dia selamat, biar terpelihara agama dia, maruah dia, masa depan dia. Cukuplah tu. Hak ni jadi pelindung kepada neraka. Tidak kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah neraka walaupun dengan memberi secebis buah tamar. Hak tu sedekah. Hak tu pun boleh menghindarkan kita daripada neraka juga. Jaga anak perempuan pun boleh menghindarkan kita daripada neraka juga. Mana tidak nanti sedekah. Kalau ada hak tu lagilah banyak. Buat aku tu, buat kebajikan aku tu ni lagilah banyak kelebihan kita. Kalau tak ada hak tu pun, hak kita duduk buat dah, kadang-kadang kita tak perasan benda tu kelebihannya besar-besar belaka. Besar-besar belaka. Jadi diuji, dia sebut diuji dengan apa-apa. Sebab kira-kiranya kalau ada kesusahan, kita kena sabar. Tapi tak orang yang menghadapi tu dialah yang tahu kan. Yang naik darahnya, ada orang rebah, pasal kihanok nak buat perangai. Tu ujian lah tu. Anak buat perangai jadi malu, tak boleh nak jumpa orang, mati pun ada. Mana-mana lemah jantung. Mati pun ada. Tu ujian besar, ujian anak perempuan ni. Tapi Nabi SAW kata bisyai'in, ikutlah gapo-gapo ujian, sesuatu sikit pun dapat dah. Kalau uji banyak lagi, lepas tu dia boleh sabar, dia jaga molek, dia kira ikhtiar. Habis ikhtiar dah. Kalau dia habis ikhtiar dah tak jadi juga, surah Tuhan lah. Setakat tu ya dia mampu. Tuhan kira lepas lah dia tu. Tuhan nak uji kadang-kadang kau tu, kadang-kadang kau ni uji. Menunjukkan dia isyarat ada payah juga tu, ada masalah. Pera budak-budak perempuan ni. Sebab itulah nampak ringan, tapi sebenarnya boleh jadi selamat, pelindung neraka ni hakikatnya susah. Hak mana-mana Tuhan tidak nak uji tu sikit-sikit, ya perangai-perangai, masa cetung gapo tu dah. Boleh kira lah lagi, tak apa. Mujurlah kalau setara tu. Takutnya lebih. Jadi sebab itulah minta dengan Tuhan, biar Tuhan kalau nak uji kita pun minta sekadar yang kita mampu hadapi. Tahu dah dunia ni tempat ujian. Kalau nak uji juga, ujilah dengan ujian yang kita mampu hadapi. Setara tu. Dalam riwayat yang kedua, nampak dia bagi 3 butir buah tamar. Hafiz Ibn Hajar kata boleh jadi beberapa kali berlaku peristiwa yang seumpama itu. Tapi ada juga setengah-setengah ulama kata tak, sekali je. Cuma ini termasuk dalam tasarruf perawi, jadi sebut tu dia sebut khasa. Boleh jadi kalau kita kata dia bui dulu 2 butir kau dulu, lepas pada tu bila dia bui sebutir lagi. Jadi kadang-kadang benda-benda lagu ni je cerita ni.
bukan cerita banyak. Tapi jadi beza tu kerana perawi. Kerana perawi. Jadi katakanlah mana-mana perawi dia cerita hak sud dia royak betul dah. Hak siapa ke dia, hak dia tahu. Pak kalau kata tengok, ketika dia tengok tu gibui sebutir, betul dah. Dia tidak pelawak dah. Bapa kata peristiwa tu lah, 3 kata sud, dia bukan dia tengok sud. Itulah benda cerita dia jadi beza-beza tu. Hak seorang lagi tengok habis, dia bui dulu, 2 dulu misalnya, atau sud dulu kak, 2 kemudian dia tengok habis cerita tu. Jadi dia boleh royak habis. Gitu je beza. Ya, jadi beza hadis ni kadang-kadang kerana benda-benda lagu tu. Jadi dia bui makan. Jadi hak yang ketiga tu dia ambil nak makan ke dia. Bila nak makan ke dia tu, si anak ni minta, bukan budak kata tiga apa mak dia lapar ke apa tak. Dia tak reti kira nak dia lapar lagi kak. Kira nak buat ada lagi. Yang si mak ni pun bukan bui bagi pula. Dia sendiri tak makan ke apa satu. Aisyah tengok kagum tu. Oh, mana baiknya perempuan ni. Baiknya. Ambil berat cara ke anak dia ni. Jadi kedua-dua anak tu anak perempuan. Nabi SAW kata Allah memestikan, mesti dah. Nama gapo ulama tak boleh royak. Tak ada dalam kitab mana-mana. Anak dia hak 2 orang hak tina tu pun tak ada royak juga siapa dia. Tetapi jelaslah dia tu orang Islam. Sebab tu boleh masuk surga ke apa. Tak tahu nama pun tak apalah, dia duduk zaman Nabi. Dia tu kira-kiranya sahabiah. Jadi Allah mewajibkan untuknya, memastikan mesti dia ni masuk surga, ataupun membebaskan dia daripada neraka, ataupun tu apa maknanya? Itu syak perawi orang panggil. Sama ada Nabi SAW kata Allah memastikan syurga untuk dia dengan sebab tu, ataupun Nabi kata Allah memerdekakan dia dengan sebab tu daripada neraka. Salah satu daripada 2 tu lah Nabi katanya. Jadi benda-benda lagu ni, buat benda lagu ni menyebabkan masuk syurga seseorang itu. Diberi makan ni bukan hak dia sendiri, hak orang lain beri. Orang lain beri bukan dia nak makan 3 putih tu ke dia dah. Boleh ikut dia, budak tu nak jerit pun. Jadi tak ada hati perut, kita kata tak ada kesian. Ada. Jadi Tuhan kesian sifat dia, Tuhan suka kepada sifat dia tu. Kesian belah dia, ambil berat dia tu, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Sifat-sifat tu Allah SWT kenal sangat. Kalau kita tengok pada sahabat secara umumnya, dia ada sifat-sifat tu. Dan orang-orang yang ada sifat tu tak kira dah, duduk bila-bila pun, sampai mana pun, zaman kita ni pun Allah SWT kenal juga. Walaupun Nabi tak kata mu ahli syurga, tapi kalau kita buat benda yang sama, benda yang sama, apa tidak ahli syurga? Serupa dengan Nabi kata adalah juga, dan moga kita buat benda yang sama. Bahkan lebih lagi daripada tu kalau kita buat dengan ikhlas hati pula, dengan sungguh-sungguh hati pula. Dengan sebab itu kita jangan berasa kecewa, jangan berasa tak ada gapo buat. Sebenarnya banyak nak buat. Dah letak khabar, dah letak sedar kita duk buat. Siang malam tu banyak dah kita buat. Allah SWT boleh beri banyak kepada kita, kita buat sikit. Syaratnya ikhlas, dengan sungguh-sungguh hati. Dengan sungguh-sungguh hati buat tu. Jadi benda-benda lagu ni boleh menyebabkan seseorang tu masuk syurga. Orang hak jebui siapa juga hak jebui, kalau tidak tak boleh makan budak tu. Kalau tidak tak boleh makan. Jadi benda-benda lagu ni menolong orang yang dapat pertolongan tu, dia mikir pula. Semua tu menghasilkan membawa natijah yang baik. Yang baik. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menanggung, itu makna menanggung, menanggung nafkah, menanggung kehidupan,
Pera lah, kita kata pera, bela, jaga. Jariyatain, dua orang budak perempuan. Bukan dua orang hamba, budak perempuan. Maknanya sebelum dia balik, siapa balik jaga. Dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan aku dengan dia lagu ni. Aku dengan dia lagu ni. Mana rapat, dekat dengan dia. Kira duduk sekali dengan Nabi lah. Pak Nabi ni dapat keistimewaan lebih pada orang lain dalam syurga. Jadi orang ni dapat sekali dengan dia. Mana lebih benar lah. Begitu Nabi SAW nak mendorong umat dia supaya kasih kepada anak-anak, terutamanya anak-anak perempuan, terutamanya dalam masyarakat yang benci kepada perempuan, tak suka kepada anak perempuan tu. Lagu tu caranya. Dan dia sendiri buat lagu mana? Lagu tu juga. Dia tidak kata dia riba Sayyidina Husain saja atas paha dia. Cucu dia hak nama Umamah, dia dukung ketika sembahyang. Dan dia pegang Umamah anak pada Abul As dan Ali. Sebab ayah dia tu tidak Islam lagi, Abul As. Jadi bila lepas pada perang Badar tu, Nabi suruh dia hantar bini dia, anak Nabi lah, Zainab, dengan anak-anak dia hantar. Dan tu dia tuju walaupun tidak Islam. Jadi bini dia duduk dengan Nabi lah selama mana. Di zaman Hudaibiyah tu, sebelum tu sikit, baru dia memeluk agama Islam. Dia pergi baru memeluk agama Islam. Berapa tahun Nabi duduk pegang cucu dia, ambil berat. Lelaki perempuan pun dia pegang serupa je Nabi. Dia jaga, ambil berat. Sampai saya tu menunjuk takut kehausan lah kasih sayang ayah. Jadi tuk dibagi. Ketika semaya tu dia dukung. Bila nak sujud dia letak. Bila bangun pula dia dukung. Sahabat duduk tengok dia buat. Anak cucu perempuan. Tu hak Nabi SAW buat sendiri. Ajar kita nak buat lagu tu. Sebab kelebihan orang yang mati ada. Lepas tu dia sabar dengan mengharapkan mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Apa sabar? Sebab agama ajar kena sabar. Kalau sabar, Tuhan kena suka kepada kita, Tuhan redha kepada kita, dan Tuhan akan bagi pahala kepada kita. Itulah kelebihan agama. Ada agama ni, pada hakikatnya mati itu dia bukan hilang, dia pergi dulu. Sebab kita selalu dalam dunia ni duduk sini. Salah seorang daripada kita pergi Mekah, tak ada lah sini. Bukan pada dia tak ada, dia pergi lain. Dia pergi lain, ataupun tidak pergi Mekah, pergi mana-mana. Ada yang pergi sebentar, 2 hari. Ada yang pergi lama, 10 tahun duduk luar negara. Tapi dia ada. Lepas tu kita boleh jumpa pula dengan dia. Mati ni pun hakikatnya gitu, hak Nabi SAW ajar. Cuma sebagai manusia yang kita tidak faham cerita tu, kita berasa sedih. Dia benar kan? Kita tak apa nak sedih tu. Nak sedih tu dalam batas yang munasabah. Nak jerit tak apa, tapi meraung siapa tak apa pasal reboh. Tu dia tak boleh. Rambut, tarik baju gini, ambil pasir cuah atas kepala, tapa-tapa muka. Tu dia tak boleh. Hak tu dia tak boleh. Sebab apa? Apa ya gomo sangat tu, macamlah hilang terus, tak akan jumpa sama. Sedangkan dalam Quran sebut dah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucu dia mana beriman tu, ikut sepuluh dia tu, kami akan beri jumpa seksa dengan anak cucu dia, dengan keluarga dia. Syaratnya sama-sama beriman. Tu dalam Quran sebut dah tu, kita kena percaya, tak lagi dah kena percaya. Jadi pada hakikatnya, kalau dalam hadis sebut, dalam Quran gapo pun, dia tepat dia tu lebih molek lagi. Apa yang kita nak usah?
Contohnya sebagai manusia kita hidup dalam dunia, banyak perkara kita tidak faham, tidak jeli kau molek hak tu. Dia adalah berasa sedih gapo tu. Ada hak tu tak apa dibenarkan. Tetapi sahabat-sahabat kadang-kadang kena tika tu, fustu kata dia. Berjaya dah aku kata dia. Nak mati. Dia suka pula dah. Nak mati kena tika. Fustu wa rabbil Ka'bah. Aku sudah berjaya demi Tuhan Kaabah. Nak mati tu di lagu tu. Yakinnya tak kira lah. Tak ada susah hati hak lagu tu. Hak lagu tu tak ada susah hati. Jadi ni kelebihan orang yang mati anak. Orang Islam lagu ni. Kalau orang kafir kita tengok, dahsyat. Itu pasal tak ada agama. Itulah kelebihan akidah. Dia jadi tenang orang, jadi tenang. Tidak nak suruh suka, anak suka, mati suka. Pasal apa? Nabi ayat kelebihan. Tak ada ajar lagu tu. Nabi sendiri pun anak dia mati je, jatuh air mata, cucu dia mati. Sahabat kata, lagu mana? Dia kata tak ada. Dia kata ni lain. Tak apa, dia tunjuk selalu lagu mana, cara setakat mana hak boleh. Hak ni mana tak ada hati tu lembut, ada kasihan belah, ada simpati. Nampak duduk nak mati cucu tu duduk ketika nazak tu sedih tengok cucu dia pun lagu tu juga. Jadi kerana terharu dengan keadaan tu dia menangis. Nabi pun hak tu tak apa. Tapi kalau kita tengok orang kafir memang teruk sungguh. Menghadapi benda-benda ni memang lah. Itu kelebihan kita. Islam ni tak ada. Tengoklah orang Islam, kecuali orang jahil benda tak kira, tak ngaji tu kan. Kalau orang ngaji sikit sebanyak tak ada. Tenang lah kita, tenang. Sebab apa yang jadi tenang? Dia punca daripada hak ni, bila ajar semua. Nya jumpa lah kalau ngaji. Hak ni. Iaitu Nabi SAW kata, tidak ada 3 orang anak mana-mana orang Islam mati, lepas tu dia tu akan disentuhi neraka. Tak ada seorang pun orang Islam yang kematian 3 orang anak lepas tu dia ni disentuhi api neraka. Tak ada. Nabi kata tak ada. Tapi 3 orang dia sebut sini. Anak berat benar tu menghadapi tu, kena sabar benar menghadapi kesedihan tu. Ialah orang yang tidak mengalami, ia tidak tahu. Orang yang mengalami tahu benar setara mana sedih. 3 pula. Nabi kata lepas tu nak kena disentuh yang api neraka. Tak, sentuh pun tidak. Usahakan nak makan. Jadi sebut sentuh. Sentuh tu kira sikit lah. Sikit pun tak kena. Kecuali tahillatal qasam, sekadar memenuhi sumpah. Dah Tuhan sumpah dah. Dah Tuhan sumpah dah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tak ada seorang pun manusia melainkan mesti kena lalu kot neraka. Kena lalu kot neraka. Illa wariduha. Itu adalah suatu ketetapan daripada Tuhan. Ya, Tuhan sudah putus dah. Nak pergi surga pun kena lalu kot tu. Tu Tuhan support dah. Kena lalu kot tu. Jadi sekadar tu lah, sekadar lalu. Jadi hak lalu ni macam-macam pula je. Hak lalu memang lalu belaka. Siapa-siapa pun, Nabi sekali pun akan lalu kot tu. Semua lalu tu tak perasan. Lalu dah, lepas dah. Ada dalam hadis sebut tak ada perasa, tak ada rasa sikit abuk pun. Ada hak lalu jatuh, gantung situ, ada juga. Ada hak lalu jatuh, memang jatuh sungguh, masuk dalam neraka. Ada hak lalu tu dengan susah, lamanya, sesanya, macam-macam lah hak dalam gambaran hadis tu. Jadi hak ni sekadar memenuhi sumpah. Dah Tuhan kata dah dalam Quran, kena lalu lah. Sekadar memenuhi sumpah, maknanya dia tak akan berasa apa-apa. Tak akan berasa apa-apa. Susah kau, sakit kau, seksa kau, tak ada. Sekadar lalu. Dalam hadis sebut banyak lah, seperti kuda yang
tangkas lalu seperti angin, seperti gapo, macam-macam lah dia sebut. Mana menggambarkan tidak serupa keadaan orang yang lalu di atas sirat tu. Sirat tu tidak serupa. Itu bergantung kepada amalan lah. Iman dan amalan seseorang tu. Jadi 3 orang dia sebut sini ya. Dengan sanad satu lagi lafaz dia fayali jannah. Tak ada siapa pun Islam, syarat Islam je. Tidak kata Islam kena gini. Tak. Sebab tu dia kata la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad. Tidak mati 3 orang anak mana-mana orang Islam. Mana-mana orang Islam. Syarat Islam saja. Tidak kata nak kelebihan lain tak. Jadi mati pun ada kelebihan juga orang Islam. Sakit pun ada kelebihan juga. Kena duri pun Nabi kata kena duri sakit sikit lah. Pun boleh pahala juga. Tidak sia-sia. Tak ada benda hak sia-sia. Hak tak boleh pahala. Maka sudah ada, alhamdulillah, boleh pahala. Sudah ada tadi. Alhamdulillah. Ingat Tuhan. Dia boleh pahala. Tak boleh makan. Pasal sakit, sabar. Terima ini takdir Tuhan, qada Tuhan untuk kita. Selama mana dah boleh makan. Tak boleh makan sebentar, terima. Tak boleh pahala juga. Hak tak bolehnya hak dunia sebentar sikit je. Hak akhirat, untuk cadangan akhiratnya, pahala tu akan tukar jadi makanan, akan tukar jadi kesenangan, keseronokan di akhirat. Hak tu boleh sama. Hak tu boleh sama. Setengah-setengah amalan kita tu jadi ada setengah-setengah tu hak Tuhan sedia ada. Setengah-setengah tu dia jadi untuk kita dalam syurga ni dengan sebab amalan kita. Dengan sebab kita duduk zikir satu pokok. Sekali sebut satu pokok. Banyak benar kita tanya dalam syurga tu. Hak tu tak kurang. Kalau ada kurang pun hak dalam dunia sikit. Dalam dunia ni tak kira mana. Sebenarnya kalau mengambil kira hak akhirat tu tak ada dunia ni tak ada gapo pun. Learning je berasa lebih, berasa mahal, berasa gapo. Kalau dah pergi alik sana tak ada dah. Hak mana-mana gidah je lah. Mana kita kenal gidah tak ada. Sejuta tahun lagi pun tak mari dah tu. Sekat tu ya dunia dia. Kalau umur 40 tak ada. Hak nak kira hak alik sana. Hak alik sana tu kita kata kita meta semeta pun kalau kita buat ikhlas Tuhan ganda. Tuhan ganda. Jadi banyak juga. Pak kalau kita buat kebajikan tu orang pula ikut cara kita, boleh juga kita. Tidak nanti kita ada dalam dunia. Katakanlah mengajar, pak orang pun ikut cara lagu tu. Boleh kita. Kita tak ada, lepas tu dia ajar anak dia pula. Dia ajar anak murid dia pula. Berapa ramai? Kau ramai. Kalau kita hidup dalam dunia, kita seorang yang buat. Boleh pahala kita tu. Ni berjuta orang. Mari kita berlaku. Tak lebih. Jadi tak ada masalah kalau pendek umur meta dia dalam dunia ni pun. Sebab apa? Nak kata pahala tu boleh sombong. Berpanjangnya. Tidak kata dengan sebab mati tu berhenti lah. Tak berhenti. Boleh pahala. Gandaan pahala. Begitulah juga hak lain-lain pun sama je. Hak lain-lain. Betul. Riwayat daripada Abi Hurairah lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada beberapa orang Ansar, tak ada mati 3 orang anak mana-mana kamu ni. Mana-mana kamu ni orang depan dia tu ataupun orang Islam hak lain lah. Yang dia suruh siapa benda ni tidak khusus untuk sahabat saja. Lepas tu syaratnya tahtasibahu ihtisab. Ihtisab ni mana dia sabar. Dia sabar. Dan dia ingat ni ketentuan Tuhan. Ada giat untuk dia Tuhan cadat. Dia yakin waktu. Melainkan dia akan masuk syurga. Nabi kata ni kepada orang perempuan masuk syurga. Orang lelaki pula begitu juga. Tiba-tiba ada seorang perempuan kata,
dalam ramai-ramai tu. Atau dua, wahai Rasulullah, kalau dua lagu mana? Nabi kata atau dua. Hak sa tu tak ada. Dua dia sebut gitu juga. Tapi dalam hadis yang lain ada. Hak sa tu ada. Kalau mati seorang pun dapat juga. Tapi dalam kebanyakan hadisnya hak sebut hak sahih-sahih, hak kuat-kuat 3 dan 2 hak ni. Hak satu tu ada juga tapi tidak sebanyak hak ni. Tidak sebanyak hak ni dan tidak setegas hak ni. Antaranya kalau hak sah, hadis dalam Bukhari misalnya, dia sebut ni hadis qudsi. Nabi SAW sebut, iaitu Allah Azza wa Jalla kata, ma li 'abdil mu'min indi jaza idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Ini hadis riwayat Bukhari dalam kitabur riqaq, iaitu tidak ada balasan untuk hamba-Ku yang mukmin apabila aku mengambil sesiapa yang disayanginya. Apabila aku mengambil nyawa lah maksudnya, apabila aku mengambil nyawa sesiapa dari kalangan orang-orang yang dikasihinya. Safiyahu, dia sebut mufrad, bukan asfiya'ahu. Safi, seorang yang disayanginya daripada ahli dunia ni. Dalam dunia ni ada seorang dia sayang, Tuhan ambil, lepas tu dia sabar, dia menerima keadaan tu dengan tenang, dengan redha, melainkan syurga. Itu saja balasannya, Tuhan kata. Untuk orang lagu ni syurga saja balasannya. Jadi dia sebut safi. Atas satulah ulama faham seorang pun kalau nak sahih hak tu. Tapi safi tu tidaklah khusus untuk anak. Kan yang disayangi oleh seseorang tu tidak semestinya anak, luas. Kalau nak hak sahih betul, patut sebut seorang, itu payah. Ada pun hak tidak kuat mana. Tidak kuat mana. Jadi hak riwayat yang kedua tu, hak kata perempuan tu kata boleh kau orang lelaki belaka adalah kelebihan hadis-hadis kamu. Dan Nabi berurusan banyak dengan orang lelaki. Jadi dia nak minta Nabi pergi mengajar untuk buat dia saja. Boleh, Nabi kata tak apa, boleh. Lepas tu Nabi SAW pun kata beri pula hari sekian boleh. Jadi dia tentukan boleh lah tu mengajar perempuan saja, tidak salah. Orang lelaki mengajar perempuan tidak salah. Lepas tu antara hak Nabi SAW sebutnya dalam dia mengajar demo tu, dia kata tidak ada siapa pun daripada kamu ni minim ra'at, siapa pun, mana-mana perempuan, nakirah fi siyaqin nafi, guna isim nakirah selepas ma. Itu menunjukkan siapa pun, tak kira, tak ada syarat lain dah selain daripada Islam lah. Yang menghantar dahulu 3 orang anaknya, menghantar dahulu tu sebab tu kita kata kita simpan dah 3 orang, kita ada simpan 3 orang ataupun 2 orang kecek kan, kita kecek kan, ada dia pergi dulu. Tu sebenarnya bahasa hadis kita guna lagu tu pergi dulu. Kita pun nak pergi juga situ. Nabi SAW bila pergi kubur kan, Assalamualaikum ya alal kubur, inna insya'allahu bikum lahiqun. Mana tak lama kita pun nak pergi juga, menyusul pergi jugalah kita pun. Tak ada nak pergi lain, dah nak pergi situ belakang. Jadi dia hantar dahulu. Hantar dahulu tu maksudnya anak dia mati dahulu 3 orang, melainkan mereka akan menjadi hijab, dinding kepadanya daripada neraka. Ada seorang perempuan kata dan dua. Maksud dan dua tu maknanya kira-kiranya dia tu ada kematian 2 orang, dah tak ada 3 nak akan. Mintalah 2 pun boleh, mintalah 2 boleh. Itu maksud dia. Nabi SAW pun kata dan 2 orang maksudnya, dan 2 orang pun boleh juga. Tidak kata nanti 3, 2 pun boleh dah.
Tapi ini tidak bermakna bila royak lagu ni, ada kelebihan lagu ni, jadi kita tak percaya lah anak kita makan minum ke apa biar dia mati, boleh jadi dinding kepada kita daripada neraka. Tak ada siapa ajar lagu tu, tak ada. Kalau lagu tu makna bunuh dia pula, bunuh anak tu pula. Tak cara ke dia tu dosa suku pula tu. Ni orang cara molek dah tak ada apa-apa dah saja. Memang kehendak Tuhan dia mati dulu. Tak apa ni. Hak lagu tu. Sebab kita sakit, kita berubah. Ada ikhtiar dan lepas tu nak itu juga. Tak apa. Dalam keadaan sakit boleh berubah, kita tak berubah, jadi menyeksa ke diri, tak boleh lagu tu. Itu dilarang. Bahkan Nabi sendiri pun suruh, misalnya berubah, dia tak beri. Kata menanggung, menderita, sakit, dia tak beri. Ikhtiar setakat mana boleh. Lepas tu reta suruh Tuhan. Suruh Tuhan. Kita kata Allah, kita kata orang zaman dulu penyakit ni pak kita tak ada lah zaman lah ni, tak ada lah penyakit tu, katakanlah sebab apa? Penyakit tu sudah dapat diatasi dah orang dulu reda cara dia. Pak kita dia dah tak selesai ada penyakit tu, pak penyakit lain tak ada kah? Ada juga. Hakikatnya Tuhan nak uji tu tidak serupa. Kalau kata penyakit, orang dulu penyakit kan, dia penyakit sakit juga. Cuma Tuhan uji lagu lain. Lepas tu adalah riwayat soal lagi, ia belum balik. Tiga orang tu belum balik. Tapi setengah-setengah ulama kata, macam Ibnul Munayyir, dia kata balik dah pun lagu tu. Balik dah lagu tu. Dia bergantung kepada keadaan benda ni. Jadi orang kata hak dalam hadis ni lebih dalam hadis ni lebih menjurus kepada hak tu lah, hak belum balik. Sebab apa biasanya hak belum balik ni kan, mungkin dia bergantung sepenuhnya dengan ayah dia, mak dia. Jadi duduk depan mata tiba-tiba mati, sedih lah. Tapi kalau hak boleh bawa diri dah lama dah pisah ke apa, dia tidak berapa sedih mana. Itu keadaan manusia ni, bergantung kepada keadaan. Tapi kalau seseorang tu, kalau anak dia besar, dia pula duduk bergantung dengan anak dia pula. Pas anak tu mati, hilang bergantungan lah. Sedih juga keadaan lagu tu. Dia kena sabar juga tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata hak Nabi sebut ni yang tidak balik ni, kira hak kebanyakan orangnya lebih terasa kalau kematian anak belum balik. Tapi bukan semua orang. Setengah-setengah orang anak sudah balik dah tu lebih terasa kepada dia. Jadi hak lebih terasa tu kira-kiranya dia kena sabar jugalah. Jadi pahala ni boleh ni, kelebihan ni boleh kerana apa? Kerana kesabaran. Kesabaran tu dia tidak serupa bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Lepas tu ada satu orang tu, dia kata kepada Abu Hurairah, cerita kematian dia, mati anak dua orang dah. Kamu tak ada nak cerita kau kepada saya ada apa-apa hadis lah ia boleh menghiburkan hati kami kerana kami kematian ada ni. Boleh kata, ada lah. Abu Hurairah kan banyak ingat hadis. Dia pun kata anak-anak kecil kita ni jadi penghibur kita di dalam syurga dah. Jadi penghibur kita. Kalau kita dalam dunia ni kan ada anak cucu kita, kata anak kecil suka, gembira, menyerikan rumah tu, keluarga tu, membahagiakan keluarga tu. Kalau ada anak dalam syurga pun gitu juga. Jadi nak jadi penghiburnya kat mana ni lah. Tapi tidak ada sibuk nak basuh berak dia, nak salin laping dia kau apa pampers dia, tak ada lah lagu tu. Tak ada nak sehinguh dia kau cuci, tak ada. Tapi dalam bentuk kecil-kecil penghibur lagu tu ada. Tidak kata dalam syurga ni besar belakang, hak kecil tu pun jadi besar juga. Semua besar belakang dah. Dia ada juga setara-setara tu yang akan menghiburkan hati kita. Siapa dia? Tidak orang lain, anak cucu kita. Anak cucu kita lah. Itu yang dia sebut. Jadi dia budak-budak kecil ni lah ke mana keadaan. Jadi tunggu ayah dia. Tunggu ayah. Di sini sebut ayah. Ada juga pasal lagi dia sebut kedua ibu bapanya. Itu kelebihan. Tak saya masuk syurga. Tak saya. Dia perangai budak lagu tu kan. Perangai budak tu. Kita pergi jalan mana-mana yang nak belum. Tak
tak saya pergi duk bah. Duk tonyak kepak keming duduk situ tak saya. Jari pun setengah-setengah orang tu kutih pun ada juga kutih ke apa kan. Tak pergi duduk situ. Tak saya. Tu kandak dia. Di perangai budak dia ada semacam. Di akhirat tak saya kena tunggu ni. Mak ayah dia. Tu kelebihan. Tu kelebihan. Jadi dengan sebab tu hak mati ni pun kena sabar. Nak dapat lagu tu ni Nabi royak sama. Ihtisab. Dia kena ada syarat ihtisab. Ihtisab tu apa dia? Sabar, redha. Kena ada hak tu. Tak ada hak tu tak boleh. Tak ada hak tu, tak ada. Jadi kalau orang tu sabar, dia tak boleh, dia paisah pun dia sabar juga. Bukan makna tak boleh paisah. Nak berana dia tak boleh nak kawal diri dia sampai paisah. Jadi kalau paisah tu makna tak boleh ke? Ada. Paisah tu makna kelemahan diri dia, fizikal dia jadi paisah. Tapi dia redha. Dia sabar semacam. Dia sabar semacam. Tak apa kalau lagu tu nak jurit malam jurit. Esok jurit lagi. 5 tahun dah mati, 10 tahun dah mati. Kecek wahai mata lagi. Jadi hak tu tak sabar ke? Sabar. Hak tu tak apa. Tidak kata kalau 10 tahun mati tu dia berair mata lagi, tak boleh. Tak ada kelebihan. Ada. Sabar lain. Berair mata lain. Kena beza tu. Tu redha hak dalam hati. Dalam hati. Kita duk kata Allah belaka buat. Dalam hati akidah kita. Kita duk kira dengan tukar dengan orang tu dengan ni. Duk kira tu dengan orang. Siapa dia buat rumah? Tukar kita. Tapi dalam hati kita Allah. Tu hati tu. Hak kita kata keluar ni tukar. Demo buat apa? Sini. Siap makan ubat doktor tu. Hati kita kata Allah yang menyembuhkan. Akidah tu. Tu hak dalam. Tu beza dia. Hak luar lain. Hak luar kita cara hak luar. Hak dalam ni kira akidah ni, pegangan ni, hak ni. Hak berair mata, hak pasal, hak tu hak luar. Tapi hak molek tu asal pasal lah. Kalau ada. Apakah bermakna dia tak boleh tak dapat ni? Kita tak kata gitu. Tak kata gitu. Jadi duk pegang kain. Baju ayah dia ni. Pegang baju ayah dia. Tak segi. Kalau ayah dia. Jadi kalau ayah dia tu kurang sikit pun Tuhan kesian lah. Ni sepakat lah secara tidak langsung. Sepakat dia tu kepada kedua ibu bapa dia tu boleh masuk syurga. Tuhan maaf masuk syurga. Ada kesalahan lain. Kalau tidak sampai anak tu masuk neraka, dia boleh jadi. Itulah kelebihannya. Sebab kita tak masuk tu dia duk tunggu ayah dia tu bukan saya saja. Tak kena gaya kita masuk neraka tu. Dengan sebab dia duk tunggu, Tuhan nak tunjuk ni beza ni dia daripada orang lain. Orang lain tidak lagu tu. Orang ni selamat apa? Okey, dia lebih kurang kita juga. Nak mati. Dia sabar. Tu kelebihan. Jadi orang lain-lain lebih kurang tu lah. Ni akhir sekali seorang perempuan tu bawa anak dia tu sakit waktu lah ni. Dia minta Nabi doalah ke anak dia ni, biar segar, biar sihat, biar panjang umur. Sebab apa? Dia 3 orang dah mati. Nabi kata 3 orang dah mati. Menunjukkan Nabi ni tidak tahu belaka masyarakat dia. Tidak kata semua Nabi tahu. Dah. Nak ambil berat, nak ambil cara kutip cara belaka. Padahal tu ialah kerja dia nya. Banyak lagi kerja dia. Sebab tu kita tengok dalam hadis banyak dia tak tahu orang tu menikah. Orang pun tak royak ke dia belaka. Orang ni mati, orang ni 3 orang dah mati. Dia tak tahu. 3 orang kata dia mati. Kalau lagu tu mu ada dinding tebal benar dah tu daripada neraka. Mu benteng kukuh dah tu untuk melindungi kamu daripada neraka. Nabi kata. Itu hak dia ajarnya. Ada hak soal lagi pun gitu juga. Cuma ada dia sakit waktu dia rusing tu. Hak yang kepak ni sakit tu pergi bawa jumpa dengan Nabi tu. Tapi tak tahu cerita apakah yang kepak tu mati juga ataupun Nabi SAW doa ke dia jadi panjang pun tak ada sebut sini. Cuma sekadar itulah. Hak naknya pengajaran kepada kitanya
kematian anak ni, terutamanya kalau 3 orang ni, Nabi SAW sendiri kata itu merupakan benteng yang kukuh dah untuk melindungi kita daripada neraka. Dengan sebab itu kena jaga syarat dia. Kena jaga syarat dia. Kalau tak jaga syarat dia tak boleh. Lepas tu sekatu dulu, wallahu a'lam.